Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Anwar nampaknya betul-betul sudah putus sabar, hilang sabar dan betul-betul tidak lagi mau berkompromi dengan mereka-mereka yang sewenang-wenangnya menggunakan hak-hak yang kononnya macam-macam lah. Okey, akhirnya Anwar memberikan Awang 3 hari untuk mohon maaf. Anwar Ibrahim mengemukakan satu surat tuntutan atau Letter of Demand LOD kepada bekas timbalan menteri iaitu Awang Hashim berhubung kenyataan daripada ahli parlimen Pendang itu yang menuduh Perdana Menteri berdendam lebih teruk daripada Dr. Mahathir Mohamad. Inilah, ramai sekali sekarang tiba-tiba jadi moroyan, menuduh sembarangan, kata itu, kata ini dan sebagainya. Menurut Peguam Anwar, dalam surat yang bertarik pada hari ini, Awang dituntut untuk menarik balik kenyataannya secara terbuka dan memohon maaf tanpa syarat dan berjanji tidak akan mengulangi dakwaan fitnah itu lagi. Katanya, kami telah pun diarahkan oleh pelanggan kami untuk menuntut daripada anda seperti berikut, iaitu untuk menarik balik perkataan fitnah secara terbuka serta merta, tanpa ragu-ragu, serta menarik semula komen yang menyinggung perasaan dan memfitnah, kata peguam ataupun kata lawyer firm itu. Permohonan maaf tanpa syarat dalam cara dan bentuk yang akan diluluskan oleh kami sebagai penasihat undang-undang untuk disiarkan dalam akhbar dan media pilihan peguam kami. Dan aku janji bertulis oleh anda untuk tidak mengulangi sebarang dakwaan atau komen seperti dalam perkataan fitnah dan artikel. Surat itu telah dikeluarkan oleh Peguam Anwar daripada firma SN Nair and Partners. Melalui LOD berkenaan juga, Anwar menuntut Awang untuk memberikan kos pampasan substansif atas kerosakan reputasinya sebagai Perdana Menteri serta semua kos perundangan yang timbul daripada perkara tersebut. Kata surat itu lagi, kami menunggu jawapan anda tanpa sebarang kelewatan. Jika pelanggan kami tidak menerima sebarang maklum balas yang memuaskan dalam tempoh 3 hari dari tarik notis, arahan kami adalah untuk memulakan tindakan undang-undang terhadap anda, kata surat itu. Pada 21 Februari yang lalu, Awang dilaporkan menuduh Anwar lebih berdendam daripada Mahathir selepas salah seorang pemimpin kanan PN iaitu Wan Saiful Wan Jan didakwa atas tuduhan rasuah di mahkamah. Wan Saiful adalah merupakan Ketua Penerangan Bersatu dan dia meletakkan jawatan tersebut pada hari ini. Bersatu dan PAS adalah antara parti komponen Perikatan Nasional yang pernah mentadbir negara kira-kira 17 bulan. Awang pernah dilantik sebagai menjadi Timbalan Menteri Sumber Manusia. Dalam komennya itu, Awang mempersoalkan mengapa kerajaan tidak membuat sebarang pertuduhan terhadap skandal kapal tempur pesisir LCS, kes yang dikaitkan dengan Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi. Katanya, kami PN sebagai pembangkang, ugutlah apa saja, segala tribulasi dan fitnah yang kami hadapi lebih teruk. Bagi saya, kalau inilah permulaan PM, dia adalah Perdana Menteri paling teruk di Malaysia, katanya. Malah Dr. Mahathir yang dikata zalim pun tak sezalim itu, katanya. Sikap balas dendam PM ini sangat kuat dan sangat pendendam, katanya, kepada pemberita di lobi parlimen. Dalam LOD yang sama, Peguam Anwar berkata komen yang dibuat Awang itu adalah tidak benar, membebankan, mengelirukan dan tidak munasabah serta berniat jahat. Katanya kenyataan itu dibuat untuk memburukkan imej Anwar di mata orang ramai sama ada dalam atau luar negara.
sehingga ia mendedahkan Perdana Menteri kepada kebencian dan penghinaan. Menurut LOD tersebut, Anwar tidak pernah campur tangan dalam sebarang siasatan oleh agensi penguatkuasaan di negara ini. Justru tiada pendakwaan terpilih dibuat seperti yang dituduh oleh awang. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sudah menjadi kebiasaan mereka yang dituduh bersalah atau melakukan kesalahan cuba untuk mencari alasan bagaimana untuk nampak supaya dia ini kesian, nampak tak bersalah dan juga menyalahkan orang lain. Cara yang paling mudah ialah cari orang yang boleh disalahkan. Kerana itu ada satu artikel yang saya baca, dikatakan di sana pendakwaan dituduh pula Zahid Hamidi mungkin jadi dalang Presiden UMNO. Aduh. Tapi sebenarnya pendakwaan hanya akan dilakukan jika ada kesalahan. Ada satu artikel yang saya ingin kongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jangan skip kerana ini menarik. Ada banyak maklumat, banyak pemahaman kita tentang apa yang sedang berlaku di Malaysia sekarang ini. Pendakwaan kerana kesalahan memang ada pada Wan Saiful, Wan Jan, Ketua Penerangan Bersatu yang sudah pun letak jawatan sebentar tadi. Itu bukan disebabkan oleh Zahid Hamidi yang dikatakan dalang atau Anwar yang dikatakan seorang pendendam. Apa benda lah. Walaupun Zahid Hamidi kah, Anwar Ibrahim kah, rasa tak suka kah, rasa benci kah, dendam kah, kalau tak ada kes, tak ada juga pendakwaan. Jangan risau. Saya percaya Tuhan itu sentiasa bersama-sama dengan orang yang benar. Kawan saya, Nazilin Unity, pernah kata dengan saya ketika kami memancing. Bukan kawan, itu adik saya. Nazilin Unity itu adik saya. Jadi ada ramai orang jumpa saya, Nazilin Unity Twin TV orang yang sama. Salah, kami bukan orang yang sama, kami orang berlainan. Dia kata begini, akhirnya kebenaran akan menang juga. Betul. Jadi nak takut apa? Kalau memang tak ada salah, tak akan didakwa. Dan kalau sudah didakwa, jangan pula menempiaskan air liur kah, air kencing kah kepada orang lain. Terutamanya kepada mereka yang tak tahu apa-apa pun. Dan terutamanya mereka yang memang pun bertanggung jawab, ada amanah untuk melakukan perkara-perkara sebegitu, iaitu mengeluarkan kebenaran. Dalam reaksi awalnya berhubung pertuduhan rasuah 6.9 juta terhadap Ketua Penerangan Bersatu, iaitu Wan Saiful Wan Jan yang berkaitan dengan projek Jana Wibawa. Tiba-tiba Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin buat kejutan amat luar biasa. Presiden Bersatu Mahyadin Mat Yassin menuduh Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi sebagai dalang di sebaliknya. Ini lucu bin ajaib. Lucu bin lawak. Benar tapi pelik. Apa-apa aja lah. Katanya beliau percaya pendakwaan kes mahkamah terhadap Wan Saiful itu didalangi oleh Zahid yang bertujuan untuk melemahkan partinya. Apa kuasa Zahid ada? Apa kuasa Zahid ada? Dia tak ada kuasa undang-undang. Yang mendakwa bukan Zahid. Yang mendakwa bukan Zahid, bukan UMNO, bukan Anwar. Yang mendakwa itu SPRM dan mahkamah. Dan mereka pun bukan orang yang tak berpelajaran. Bukan orang yang tak tahu undang-undang. Tiba-tiba aja datang-datang, kita dakwa dia. Bukan, tapi sudah ada bukti, sudah ada fakta kes, sudah ada modus operandi, jadi barulah didakwa. Tuan-tuan dan puan-puan, katanya sebelum ini, terdapat kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh Zahid Hamidi, seolah-olah menjadi bentuk percubaan untuk menuduh Bersatu sebagai puak kluster mahkamah.
Katanya dalam kenyataan itu, selepas ini akan ada kluster baru mahkamah juga. Jadi, itu merupakan satu perkara yang dah awal-awal pre-attempt, kata Mahyadin Mak Yassin. Pre-attempt kah, tak attempt kah? Kalau ada memang kes, memang didakwa lah. Terimalah kenyataannya bahawa Wan Saiful Wanjan memang sudah pun didakwa di mahkamah kerana didakwa minta rasuah dan terima rasuah. Bukan terima saja, minta pula. Jadi kata Tan Sri Mahyadin Mak Yassin, dia kata, jadi apa yang berlaku adalah perkara yang saya fikir sudah dirancang dan terancang. Katanya kepada pemberita di pekarangan kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Bolehkah kalau saya pakai ayat yang diguna oleh Tan Sri Mahyadin Yassin di parlimen? Dia kata, ingat, kamu tidak akan berkuasa selama-lamanya. Adakah itu dengan perkataan itu pun boleh juga dipikir sebagai Mahyadin Mak Yassin dan sekutu-sekutunya, geng-gengnya sekarang ini sedang berusaha untuk mengucar-kacirkan kerajaan perpaduan dan untuk mengucar-kacirkan semula negara Malaysia. Bolehkah dipakai itu? Tak boleh kan? Saya pun tak setuju kalau itu diambil sebagai pre-attempt. Mana boleh. Tapi dia tuduh pula Zahid Hamidi pre-attempt. Jadi jangan, hentikan. Kalau sudah didakwa, itu bukan didakwa oleh Anwar atau Zahid, tetapi didakwa oleh SPRM dan mahkamah. Jadi, Muhyiddin seterusnya berkata, dalang itu diusahakan oleh antara BN dan PH yang tidak senang dengan sokongan rakyat terhadap PN yang semakin kuat pada PRU 15 lalu. Atas sebab itu katanya pendakwaan Wan Saiful pada hari ini adalah pendakwaan terpilih dan parti itu sudah menjadi sasaran untuk dilemahkan. Saya sampai sekarang berfikir apa maksud pendakwaan terpilih. Maksudnya ramai orang bersalah tapi dia yang terkena kah? Maksudnya itu pengakuan kah bahawa memang dia bersalah tapi tak puas hati kerana orang lain yang turut bersalah tak diambil tindakan. Sila tinggalkan komen anda. Okey, jadi kata artikel itu lagi, beberapa pemimpin PN yang lain kemudiannya secara berduyun-duyun juga menyifatkan pendakwaan terhadap Wan Saiful adalah suatu bentuk pendakwaan terpilih terhadap blok pembangkang. Oh, beberapa pemimpin PN bukan BN. Mereka berkata ia menunjukkan Anwar mempunyai sifat pendendam terhadap PN. Oh, pendendam. Bukan pendendam. Itu satu tanggungjawab amanah. Kan dia sudah janji menghapus rasuah. Malah Wan Saiful sendiri menyifatkan pendakwaan terhadapnya adalah satu bentuk pendakwaan terpilih. Katanya mereka melakukan pendakwaan terpilih itu bertujuan untuk mengalihkan perhatian terhadap kegagalan kerajaan perpaduan mentadbir negara. Hoi, hoya, hoi. Atas apa alasan sekalipun cuba untuk membela Wan Saiful, baik yang dikatakan didalangi oleh Zahid Hamidi, pendakwaan terpilih, dendam Anwar atau apa saja, satu hakikat yang semua orang harus sedar ialah ada kesalahan atau pelanggaran undang-undang yang telah dilakukan oleh Ketua Penerangan Bersatu itu. Siapa suruh dia minta dan ambil? Siapa suruh dia minta dan ambil rasuah sebanyak 6.9 juta daripada seorang tauki Cina yang dibantunya untuk mendapatkan projek Jana Wibawa itu? Jana Wibawa ini bukan untuk Bumi Putra kah? Ini lagi pelik. Wah, ini nanti kita akan ulas. Kenapa Jana Wibawa itu sepatutnya untuk Bumi Putra tetapi dikatakan daripada seorang tauke Cina? Wow. Bukankah Jana Wibawa itu singkatan untuk program Jana Ekonomi Pemakassaan Kontraktor Bumi Putra Berwibawa? Tapi bagaimana tauke syarikat yang berurusan dan memberinya wang rasuah 6.9 juta itu untuk projek Central Spine Road, Sertik ke persimpangan Lebuh Raya Pantai Timur, itu bernama Lian Tan Chuan? Wow, tidakkah ini satu pengkhianatan kepada agenda ekonomi Bumi Putra? Kemudian, kenapa wang rasuah itu dimasukkan ke dalam akaun bank milik syarikat pribadinya sendiri? Perkara pokok yang perlu difahami di sini, jika Wan Saiful tidak meminta dan tidak menerima wang sebanyak 6.9 juta itu dan tidak pula memasukkan ke dalam akaun syarikatnya sendiri, sudah tentu mustahil suatu tindakan dapat diambil terhadapnya. Bolehkah direka-reka tuduhan jika kesalahan tidak dilakukan oleh Wan Saiful Wanjan sendiri? Bolehkah ia dikatakan pendakwaan terpilih kerana dendam Anwar PN kepada PN atau didalangi oleh Zahid Hamidi?
Sedangkan Wan Saiful sendiri didapati oleh SPRM telah melakukan kesalahan. Bukankah jika SPRM tidak mendakwa Wan Saiful, sedangkan ada kesalahan telah dikesan dilakukannya, maka itulah sebenarnya dinamakan pendakwaan terpilih. Untuk itu kepada Mahyadin, Yassin dan lain-lain pemimpin PN, sebelum cuba mencari helah dan menyerahkan orang lain sebagai dalang dendam atau pendakwaan terpilih, lebih baik hempuk dulu Wan Saiful atas perbuatannya itu. Ditulis oleh Samsudin Hussein 21 Februari 2023. Dejut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Tinggalkan komen Anda, kita jumpa lagi. Bye-bye.